mungkin tak adalah sampai. Hello, dengar tak? Dengar Dengar kata eh? dengar. So, ya, dengar. So untuk seminar malam ni tak adalah panjang, mungkin dalam 35 minit, 30 minit ke 1 jam lah. Okey. Lebih kepada proposal lah. Okey, how to write a final year project proposal. So lepas awak buat annotated bibliography, annotated saya tak ingat bila kena hantar. Okey, kepada you punya supervisor. Awak kena refer balik lah ke jadual yang saya provide tu kan. Sepatutnya untuk proposal minggu lepas. Oh, macam mana untuk seminar tu lah. Okay. So nanti untuk attendance nanti saya just screenshot je lah list yang ada dalam Webex ni. Okay. Okay. So how to write a proposal? Okay. Course outcome dengan rubrik uh, e-learning closely lah. Okay, follow the rubrics to ensure good. Okay, maksudnya nanti untuk proposal supervisor akan refer kepada proposal lah, kepada rubrics lah untuk tanda markah kan. Kalau saya lebih kepada coordinator sebagai format lah. Format tak silap saya 5 markah lah. Yeah. So kena tengok saya lupa saya dah letak. Okay, untuk thesis title, okay, selalunya, okay, thesis title ni dia akan sama ya masa PSM1 dan juga PSM2. Okay, since awak adalah PSM1, okay, nanti PSM2 pun mungkin ada berubah jugalah, tapi selalunya student perdana dia akan sama lah. Okay, dia tak akan ubah. Okay. Kecuali kalau ada major perubahan lah. Okay. So saya harap awak punya topik tu awak dah decide lah. Ini dah minggu ke-7 kan. Okay, awak ada lagi dalam 7 minggu. Okay, proposal ni senang je. Awak just tulis je. Okay, kalau awak dah boleh start eksperimen, awak dah boleh buat lah. Okay. So kalau ikut UTM punya format, okay, not more than 15 words lah. Tak termasuk and, or, okay. Yang tu tak termasuk. If itu tak termasuk lah. Okay. No abbreviations. So maksudnya janganlah buat kalau catalyst yang awak guna tu kalau familiar, contohnya ionic liquid asmin zinc chloride kan. Kalau macam tu kena tulis penuh lah. Kalau macam catalyst HY zeolite kan, HY tu dah biasa kan, itu tak ada masalah. Okay, benda-benda yang biasa tu tak ada masalah. Tapi kalau yang tak familiar tu awak tak boleh buat abbreviations, okay, ataupun short form. Okay, faham ya kat sini? Okay. Kemudian untuk thesis organizations, okay. Untuk PSM1 kita akan title abstract kena ada English dan juga Malay lah. So titles English punya abstract dan juga Malay, and then ada introduction lah. Introduction biasa berapa pages lah. So 2, 3 dalam tak lebih 5 lah. Okay, dia ada introductions. Kemudian dalam introduction tu selalunya yang ni kita akan mula dari 1.0 lah. Okay, dia punya heading tu. Kan? Kemudian dalam tu akan ada 1.1 adalah dia punya apa ni? Problem statement. Okay, untuk introduction. Kemudian ada objektif. Okay. So 1.1 adalah uh, mungkin in term of utilize apa about the waste kan in Malaysia kan. You buatlah introduction. Kemudian 1.2 dia punya problem statement. Okay. Problem statement. Okay. Kemudian 1.3 adalah objektif. Okay. 1.4 adalah scope lah. Scope dengan objektif kena align ya. Maksudnya kalau objektif ada 4, 2 objektif, scope kena ada 2 lah. Kalau AB, objektif AB, scope pun ada 2. Maksudnya scope ni adalah boundary. Okay. So itu awak kena ingat lah. Okay, nanti saya akan explain lebih lah. Okay.
Kemudian literature review. Okay, literature review ni apa yang awak tulis dia macam you feel like a onions lah. Maksudnya you buat dia ada dia punya flow. Okay, itu awak kena ingat. Okay, contohnya kalau awak buat uh, reactions apa ni pyrolysis of biomass kan. Okay, via heterogeneous catalyst kan. Okay, for bio oil production. Okay, so you cerita lah pasal waste, okay, waste biomass, component of biomass kan. Kemudian biomass can be converted into what is it? Into various product, solid, liquid, gas. Okay, how to convert ke bioproducts through the pyrolysis. What is the pyrolysis? You cerita pasal pyrolysis. Okay, what is the conversion of pyrolysis? And in conversion of pyrolysis to bioproducts through catalyst. So ada banyak jenis catalyst kan, homogeneous, heterogeneous kan. Homogeneous pun ada mineral acid. Okay, ada yang green catalyst. Okay, so you cerita lah homogeneous. So dia step by step. Okay, dia ada flow lah. Okay, kemudian metodologi. Metodologi after literature review lah. And then finally is expected result. Okay, untuk PSM 1 ini je. Ini PSM 1. Okay. Ini PSM 1. And then result and discussion. You akan replace yang ni lah. Nanti kita akan ada seminar lagi. You akan replace ni, you akan tambah yang di bawah ni. Okay. Reference pun ada ya untuk expected result ni termasuk juga expected untuk PSM 1. References pun ada termasuk. Okay, jangan lupa. Okay. Okay, abstract. What should be summarized? Okay, selalunya introduction, problem statement, objective, methodology and expected result dekat sini. Okay. Ini sepatutnya what do you expect lah. Okay. So dia abstract represent the whole content of your proposal lah, ataupun kalau nanti you punya project, you punya the whole content of your project report lah. Okay, mesti ada introduction, problem statement, objective, methodology, okay, and some expected result. Okay, ini kalau proposal lah. Kemudian kalau untuk thesis ni dia akan ada result and some main finding lah. Dia kena represent. Okay, selalunya abstract ni dalam satu page je lah proposal kan. Kalau satu page maksudnya abstract just one paragraph. Okay, you tulis sampailah sini. Okay, itu adalah abstract. Okay, kemudian introductions. Okay, introduction kena ada ni yang saya kata. Okay, kalau ni 1.0. Okay, 1.0 ni 1.1 lah. 1.0, 1.1. Okay, yang ni 1.2, 1.3, 1.4. Yang ni kalau dah tesis lah. Tesis online ni nantilah. Kan masa bila tesis ni lah project report. Tapi kalau yang ni sampai sini je lah. Yang ni PSM 1. Okay, faham Okay, tapi kalau nak tulis pun boleh juga tesis outline ni 1.5. So you explain lah. Chapter 1 untuk apa? Introduction kan. Chapter 2 literature review kan. What is it literature review? Chapter 3 and then expected result. You explain about what lah. Maksudnya yang ni proposal outline lah. Okay, bukannya tesis. Proposal. Okay, clear tak? Okay, research background ni nak kata panjang tu tak adalah panjang. Biasanya dalam 2 pages je ke ataupun 3 pages lah. Okay. So dia macam summary daripada you punya literature review sebenarnya. Okay, problem statement apa yang you nak solve sebenarnya. Okay, problem yang you nak solve. Okay, contohnya kalau you nak treat water kan, sebab ada pharmaceutical waste discharge from the from the chemical companies, right? Okay, so kat situ you literature review dan juga you investigate yang chemical yang banyak
yang discharge daripada ke water ataupun wastewater adalah contohnya bisphenol A ataupun SPF kan. So that's your problem statement kan. So dia punya concentration tinggi kan. You nak solve benda tu kan. First objective you want to prepare or synthesis the activated carbon kan. Sebab you nak guna tu sebagai absorbent lah. You nak prepare as absorbent kan. Okay, kemudian absorbent tu you nak guna untuk absorb the pharmaceutical waste. Itu salah satu lah. Okay, contoh dia. Okay, kemudian scope you nak prepare absorbent tu kan. Okay, absorbent tu apa scope dia? Contohnya you prepare from biochar. Okay, at what temperature, right? And then you characterize what instrument that you use to characterize your absorbent. Okay, absorber lah. Okay. Contohnya you characterize guna XRD, GCMS, FTIR. Scope dia macam tu lah. Okay, dia extend daripada objektif. Okay, apa yang you nak buat. Okay, tapi bukan macam metodologi. Metodologi is more to like explanation ataupun prosedur you nak buat lah. You punya eksperimen. Scope ni just a boundary. And parameter, contohnya parameter temperature untuk you produce biochar 400 to 600 degree C. And then times maybe 30 minutes to 2 hours sebab you nak produce biochar through the slow pyrolysis untuk produce biochar lah. And then you nak activate, boleh gunakan sebagai absorbent. Okay, contohnya macam tu lah. Ya. Yeah? Okay, ada soalan introduction dengan abstract. Okay, so clear? Clear, tak ada. Okay. Okay, untuk literature review, how to write it, introduction, theories, previous work in the area of research. Okay, dekat sini, of course, setiap chapter dia akan ada introduction. Okay, introduction maksudnya this chapter you akan explain tentang apa lah. Okay, kalau kat sini kita start with 2.0 lah. Okay, 2.0. So we start with 2.0. Okay, and then yang lain tu awak akan follow lah 2.1, 2.2, and then 2.2.1, 2.2.3. Macam you baca buku lah 2.2.4, right? And then 2.3. Okay. So dekat sini yang saya kata kalau you contohnya you buat pyrolysis of biomass for bioproduct conversion to the bioproduct kan through the pyrolysis. Okay. You akan cerita pasal waste dulu lah generated in Malaysia kan, berapa how many amount of the biomass produced in Malaysia kan, and this one of the biomass is maybe agriculture. Okay, so from agriculture ni contohnya wood lah. Okay, ada hardwood and softwood. Okay, you ceritalah pasal hardwood and softwood, and this hardwood softwood ada komponen apa. Kemudian 2.2 biomass chemical composition or wood chemical composition kan. You cerita lah ada cellulose, semi-cellulose, and then you cerita. Kemudian 2.3 conversion. Sangkut-sangkut. Sekarang okey tak? Cuba Doktor cakap Hello? lagi. Hello. Okay. So selepas you cerita pasal waste, you cerita pasal biomass, chemical conversions, you cerita pula conversion of biomass. Okay. Biomass conversion lah. Okay. Biomass conversion can be converted into bioproduct through thermochemical conversion or biochemicals punya method kan. And then you cerita lah. And then you, through the thermochemical conversion methods, you cerita dia ada banyak method kan, ada gasification, ada liquefaction, ada torrefaction, and then the one that we focus is pyrolysis, and then you cerita pasal pyrolysis. Okay, pyrolysis ada banyak pula. Okay, 2.4 you cerita pasal pyrolysis pula. Okay, pyrolysis pun ada banyak kan, ada flash pyrolysis, slow pyrolysis, ada fast pyrolysis, tapi you nak produce, maybe you punya target you nak produce biochar. So you fokus kepada slow pyrolysis. Okay. So ceritalah pasal pyrolysis and so on. Okay. Dia paling
dia ada dia punya flow lah. It's like a peeling and onions lah. So dekat sini lah you cite you punya other research works. Okay. Walaupun dekat industri you kena in academic you kena research works lah. Okay, contohnya kalau yang saya tengok apa yang orang dah buat kan in term of cerita pasal explanation about the paralysis kan. Okay, you kena cite lah. Okay, you kena cite about the paralysis. Kalau in term of wastewater, you cite lah, especially uh, uh, the amount of waste generated ataupun about the pollution in Malaysia kan. You kat situ you kena cite lah. Okay, sebab data-data tu kita kena cari kan. So kalau possible jangan cite macam website lah. Contohnya yang www kan Wikipedia, yang tu tak boleh. Kalau boleh yang memang uh, journal paper lah, proceeding buku kan, yang tu yang kita nak lah, bukannya daripada daripada website tu lah, contohnya macam Wikipedia kan. Okay, kita tak nak yang tu. Okay, itu about literature review. Okay, itu bergantung lah berapa yang Doktor, hello. awak Suara doktor ni kan, putus lah. bergantung punya objektif lah. Okay, so Kok sangkut? Nah, saya tak pasti berapa putus. Dengar ni, hello, dengar tak? Tak dengar. Sekejap saya Ni baru okey, ni kepada baru okey. uh, telco yang lain. Saya pun sekarang okey. Uh, uh, Sangkut lagi itulah, ke? Sangkut lagi. biasa kat rumah macam ni lah. Macam mana kan, takkan nak pergi office malam. Yang kejap. Saya Sangkut lagi lah doktor. Doktor buat video recording boleh ke doktor? sekarang okey tak? Hello. Hello. Sekarang okey tak? Okey doktor. Okey, dengar. cantik. Okey dengar. Saya tukar line. Clear. Okey, saya tukar line. Saya tukar line. Okey, cantik.
Okey, itulah kalau kat rumah. Mana ni saya tak boleh share ke? Dah sudah tak boleh share pula. Sekarang okey kan? Boleh nampak ni? Saya punya ni. Sekejap Tak dia nampak tengah Doktor. ni kan? Tengah share kan? Kejap. Dia tengah ni. Starting to share. Okey, dah nampak kan? Okey. Yang literature review tadi yang saya explain, boleh ni tak? Nampak tak? Boleh tahu tak? Boleh faham tak? How to write the literature review. Okay. So dia macam you ada flow lah bila write out proposal, bukannya you satu kan, dia tak ada tak ada flow. Itu okay. So dia bukan macam you write report macam uh, Doktor buat recording boleh. Saya dah buat recording dah. Apa tu? Recording saya dah buat. Okay. Boleh dengar eh? So dia kena ada flow lah yang saya explain tadi. Okay, bila you cerita pasal biomass pyrolysis, for bioproduct production, you kena cerita pasal waste, and then waste tu relate dengan biomass kan. And then biomass tu of course kalau kita fokus kepada agriculture, hardwood, softwood, ada plant biomass kan. Kemudian fokus lagi tentang biomass composition. Okay, ceritalah cellulose, semicellulose. Kemudian kita fokus lagi boleh convert kepada bioproduct, solid, liquid and gas. Okay, kemudian how to convert this one melalui thermochemical conversion process ataupun biochemical kan. So bila kalau thermochemicals, kita cerita lah ada gasification, ada liquefaction, ada apa lagi, torrefaction, and then pyrolysis, you focus pyrolysis. So bila pyrolysis through catalyst kan, you ceritalah tentang catalyst pula, ada homogeneous, ada heterogeneous, and then kita tengok drawback homogeneous. Okay, kenapa kita nak replace this homogeneous with heterogeneous kan? Dia ada flow dia kat situ. Bukan kita letak je. Okay, faham eh? Okay, untuk metodologi. Okay, untuk metodologi what should it cover? Of course, start with the kalau kat sini dia akan mula daripada 3.0 lah. Okay, memang 3.0. Okay, untuk metodologi. So kena ada introduction juga lah. So ni 3.0. Okay, yang ni 3.1 lah. Silap. Overview of approach. Sepatutnya yang ni 3.1. Flowchart ni akan dalam introduction ni biasanya. Okay, flowchart tu the whole apa yang you nak buat. Okay, starting daripada you collect the materials, macam mana you nak convert material to other product. Contohnya macam tadi biomass kan. Okay, and then apa parameter yang you nak investigate. Itu semua ada dekat flowchart. Okay, make it into one pages. Okay, kalau perlukan kalau data tak cukup, you kena return balik lah. Itu masuk flowchart nanti saya tunjukkan flowchart lah. Ada. Okay, material and apparatus biasanya 3.1 lah, ataupun apparatus ni 3.2. Okay, kadang-kadang uh, uh, orang Putus-putus lah Doktor. Doktor, putus. Putus-putus. apparatus pun. Doktor Okay, putus. tapi lah kejap, saya letak handphone saya. Kejap saya letak handphone saya dekat bilik lain. Mungkin lain dekat sini tak okey. Sekarang okey tak? Ya? Hello. Okey Doktor. Okey. Betul lah.
Okay, so experimental procedure ni macam ni you nak collect data lah. Contohnya you nak buat pyrolysis kan. So you pyrolyze the biomass. Contohlah, ini contoh je ya. Okay, contohnya you nak pyrolyze biomass. You start material, of course lah, you kena collect the biomass first. Contohnya kalau oil palm waste lah, oil palm waste was supplied by or obtained from MPOB lah, contoh lah. Okay. Chemicals, chemicals apa? Ethanol, methanol was was supplied by Sigma Aldrich, okay, Germany, okay, contohnya macam tu. And the chemical used as a receive without any step for the purification. Tu you kena explain lah. Apparatus what you gonna use. Contohnya apa lagi, beaker ke apa ke, tu so on lah. Tu kalau eksperimen lah. Okay, kalau simulations you kena explain lah software apa yang awak nak gunakan. Contohnya Statistica ataupun MATLAB, okay, version 8.0 ataupun Aspen HYSYS versions sekarang Aspen HYSYS version 10, okay, you kena explain. Okay, itu kalau in term of materials lah ataupun apparatus. And then experimental procedure, macam mana you nak start lah. Kalau biomass pyrolysis contohnya tadi, apa ni, oil palm waste was put ataupun placed in the reactor, and kalau proposal kena ni lah, kena guna will be lah kan, was lah tadi untuk sorry, be placed in the reactor and will be heated from 400 to 800 degrees C for berapa masanya, 30 minutes to 120 minutes. Okay, all the parameters investigated you kena include lah dalam prosedur ni. And then don't forget to include the Gantt chart. Okay, this is a very important chapter ya. Sebab ini menunjukkan macam mana you nak tahu you punya prosedur lah, step macam mana you nak achieve you punya objektif tu. Itu yang penting. Okay. Okay, flowchart ni yang penting. Saya tak silap saya, bahagian sini ada CTPS. Flowchart ni nanti supervisor akan tanya you apa yang you nak buat, apa dia punya flowchart tu. Okay. Kita tengok flowchart ni. Okay, kalau tengok kat sini, sebenarnya flowchart ni problem statement, literature review ni boleh lah. Okay, boleh start daripada situ kan, ataupun tak payah pun tak apa. Yang ni kalau tak silap saya experiment crystallizer. Okay, design construct crystallizer, okay, preliminary feasible study, ice layer formation. Kalau tak jadi kena ulang balik lah. Okay, ada problem lagi internet. Sangkut-sangkut balik Sekarang sangkut balik tak? Okay, kalau yes, you conduct experiment lah, actual experiment. Kemudian you buat optimization. Gunakan statistika, ni software kan. Okay, parameter apa yang you akan investigate kat sini? Flow rate, temperature, okay, initial concentration, parameter analysis lah. And then you conduct experiment through DOE, optimization using software, and then you dapat result. Okay, ini kalau guna software lah, sebab you buat eksperimen based kepada software. Okay, kalau you contohnya pyrolysis sama jugalah, apa dia punya parameter kan. Okay, and then analysis characterization of the catalyst, you kena include juga SRD, okay, FTIR, and so on. Okay, so this one represent overall you punya prosedur ni penting ni. Untuk you achieve you punya objektif lah, you punya goal. Okay. Okay, so how to draw you punya figure ataupun schematic diagram, contohnya yang ni lah. Okay, awak kena, orang panggil apa ni, tulis lah betul-betul ya. So ada setengah dia akan gunakan satu numbering, 2, 3, 4 kan, 5, 6, 7. So dekat figure caption figure 3.1, you explain. Kemudian ni figure apa kan, reactor setup lah, contohnya reactor setup. Okay, nombor 1 kena temperature display. Yang ni kalau tak ada ni lah, kalau you tak explain kat sini kan, you explain dekat figure caption, temperature display. And then nombor 2 crystallizer kan, crystallizer. And then nombor 3 pump, you explain dekat figure caption tu lah.
Kalau you nak buat numbering lah dekat sini. Must be orang panggil clear lah you punya figure tu dan juga table. Kadang-kadang awak just copy paste tak nampak. Okay, make it clear. You sekarang ni you nak guna senang nak edit kan. Even guna you punya handphone pun you boleh edit. Okay. Ataupun kalau siapa pandai guna Adobe Photoshop, boleh guna Adobe Photoshop lah. Kalau saya memang saya guna Adobe Photoshop. So akan sharp tu dia akan increase, saya akan increasekan. This one is the figure caption lah contohnya kat sini. Okay. And then tubing tu semua kalau you buat design kan, okay, you kena buat betul-betul lah, explain betul-betul kat sini. Jangan ada, okay, untuk abbreviation ataupun acronyms, you kena explain first. Contohnya NC, apa maksud NC tu kan, jangan you pakai tulis je, kena ada explanation first, barulah you boleh guna acronyms ni, abbreviation ni. Okay, please define first. Okay, kalau dalam proposal you kena letak bahagian simbol dan juga abbreviations lah. Okay, do not use without any definitions, the acronyms ataupun abbreviation lah, simbol. Okay, writing the proposal ataupun thesis ni nak kasih reader faham, bukannya nak kasih reader tak faham. Itu je penting. Okay, writing macam you baca buku lah. Ada buku yang kalau tak ada explanation, selalunya dia akan explain kan benda tu untuk kasih reader faham. Okay. So this is how you present your table. Okay. Okay, contohnya yang ni kalau ikutkan dua horizontal line, satu horizontal kat bawah, top kat atas kan dua. Okay. Ada kalau awak nak buat macam ni pun boleh je yang full table tu. Tapi kena konsisten lah the whole of proposal or you punya thesis lah. Yang ni macam full table lah. Yang ni yang biasanya saya guna yang ni lah. Saya suka guna yang ni. Okay, dua horizontal atas, satu horizontal bawah. Faham ya? Ni table title dekat atas ya. Kalau figure kat bawah. Ni kat sini. Kita awak kena tahu. Okay? Faham Okay, Gantt chart. Ni Gantt chart adalah you punya progress. Sekarang ni ni you punya task lah sebelah kiri ni. Contohnya you buat apa ni, introduction, proposal lah. Okay, sampai mana? Dah minggu ke berapa kan? Kalau biasanya dekat sini kita akan guna month ataupun week lah. Okay, you dah sampai mana? Okay, apa you punya target? Okay, expected result mana? And then you nak start eksperimen, mungkin kat sini SEM 1. Yang ni SEM 2 kan? Yang ni dah bahagian research lah. You nak start dekat sini kan? Ataupun you dah start dekat SEM 1 ni. Okay, you kena explain kat sini. Okay, so you punya task semua dekat sini. Atas ni adalah you punya panggil kalender ataupun you punya schedule lah. Ini adalah orang panggil timeline lah. Sama ada you buat ke tak buat. Kalau sekarang ni awak tak mula lagi proposal, maksudnya susah sikit lah nak achieve. Lagi-lagi masa PSM 2 ni kan. Kalau PSM 2 minggu ke-7 tak buat lagi memang tahulah saya kan. Sepatutnya PSM 1 ni awak dah boleh buat dah. Okay. Dalam selepas next week mid semester break kan. Biasanya kalau student saya perdana lepas mid semester break, saya akan suruh dia orang buat eksperimen sebenarnya. Kalau sekarang ni PKP kan. PKP ada limitation sikit lah. Tapi kalau dulu sebenarnya memang selepas je mid semester break, semester 1, memang saya suruh pergi lab. Tapi sebenarnya awal lagi masa PSM 1, apa ni, minggu pertama memang saya dah suruh pergi lab lah. Untuk you mingle with the others, tahu apa ni, tahu condition lab tu kan. Itu yang saya buat lah. Okay. So itu kalau in term of laboratory lah, sama jugalah saya rasa kalau you punya project dekat you punya working place kan. Okay. So sebenarnya you dah tahulah. Okay, tapi saya rasa tak ada masalah kalau working at you punya place, working place you ada masa dalam 14 minggu untuk survey apa yang you nak buat lah, you punya problem statement, you punya objective kan, and the scope lah. Okay. Okay. Tu you punya Gantt chart lah.
Okay, and then expected result. What to include introductions, expected result ni dia tak payah panjang-panjang pun. Dia macam hypothesis. What do you expect from your experiment? Once you study the parameter kan, contohnya you increasekan temperature kan. What do you expect on your product kan? Adakah increase ataupun dia akan increase turun? Okay. May include some graph for trend. Yang ni trend lah. Apa yang you expect. Ataupun sum table kan, ni table kosong parameter 400, 500, 600, 700, 800 degree kan. Okay. So just kosong macam tu, itu dia punya trend lah. Okay, sebab you dah buat review. Okay. Okay. So selalunya expected result ni dia tak ada panjang. Ada orang dia guna just writing align with you punya objective. Dia explain just divide into 2 paragraph. Contohnya 2 objective. So 2 paragraph untuk expected result, dia explain dalam teks je lah. Itu je. Apa yang dia explain. Ada orang dia letak graph. Okay, dia letak graph. Dia sketch lah graph tu. Okay. Ya, ada soalan? Okay, in terms of reference, this one automatically if you download the template from UTM, dia akan ada ni Harvard style. Okay, please refer to the UTM thesis. Okay, different way to cite the journal, book, pattern, conference. Okay, website are not preferred itu awak kena ingat. Website not preferred. Okay, yang www.wikipedia tu semualah, yang you access through website, itu tak boleh. Ni kena jurnal yang scientific lah, scientific journal. Okay. Okay, untuk general formatting, kalau awak tengok kat sini, maximum section number dia sampai 40 je. Tak boleh lebih 1.2.1.3.1. Ni 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selalunya 40 je. Ingat Times New Roman 12. Follow left, right, top and bottom, margin closely. Ini UTM ni lah. Okay, minimum for the ini kalau final thesis. Okay, kalau proposal saya rasa lagi kurang lah. Biasanya below than 50 pages. Okay, itu yang 100 pages ni dah thesis lah. Okay, so you tak payah. Yang ni nanti final thesis. Okay, proposal just tak ada banyak sangat. Okay, 30 saja. Sebab 12 1.5 kan spacing. Okay. So and untuk tesis manual kena ni lah download. Itu je. Dekat SPS saya hari tu saya dah kasih tahu juga kan macam mana nak download. Ya. Okay, daripada SPS UTM.my. Okay, untuk skor A yang ni tips je lah. Ini saya kasih dekat student perdana. Hardworking, excellent planning, good reason for certified data, highly satisfying data, brilliant in writing. Writing ni sebenarnya susah. Dia ada dia punya flow. Okay, tapi bila dah tahu dia punya flow tu sebenarnya dah senang. Okay, good references. Okay, try to produce yang ni saya rasa awak tak ada. Try to produce good presenter. Saya tak. So you punya, kalau you buat you punya project dekat you punya workplace, saya rasa in term of explanation tak ada masalah saya rasa. Okay, dah boleh. Ya, ada soalan? Itu je. Ada soalan tak untuk how to write proposal? Hello? Tak ada doktor. Ada soalan tak? Clear ke tak clear? Ya? Clear doktor, clear. Ya ke? Okay. Sebenarnya template tu awak boleh download kan daripada UTM punya ni. Okay, SPS lah. So you boleh download. Saya rasa template tu just tukar, dia dah ada dia punya ni, dia punya margin semua dia dah set. You just tukar je dia punya tu. Just write je. Okay. Rasa tak ada masalah kot proposal ni. Saya harap ada lagi yang tak ada progress ke proposal ni. Dah discuss dengan dia punya supervisor. Saya tak jadi supervisor untuk student space ni. Tak ada pula student approach saya. So saya tak tahu lah. Semua okey ke? Kena approach
supervisor awak kena approach lah. Kalau supervisor tak contact, awak lah yang contact. Kalau tak macam mana nak. Ni kan saya dah blast email supervisor dan juga student. Student saya dah kasih tahu, supervisor pun saya dah kasih tahu. Ni dah minggu ke-7. Kalau proposal ni mungkin okey lagi lah. Nanti PSM 2 ni tu masalah sikit kalau tak start lagi. Janganlah last minute. Ada tak? Ada siapa yang tak ada progress lagi tak? Tajuk semua dah ada kan? Dah decide kan? Dah doktor. Dah doktor. Okey. Elok-elok. Janganlah tak decide lagi. Okey. Untuk tempat untuk buat eksperimen tu dah tahu nak buat dekat mana? Dah tahu working place ke macam mana? Okey. Just Sudah ke? simulator. Oh, simulation je. Simulation senang lah. Okey. Saya lab kat UTM kot. Even apa? Guna apa? Aspen? Tak tahu lagi. Kalau siapa guna Aspen HiSys, awak boleh guna ni je. Apa ni, remote control je. Kalau siapa yang guna Aspen HiSys kan. Minta technician Nak dekat extract bahan. extract bahan. Oh tak, itu eksperimen lah tu. Kalau siapa buat simulation guna HiSys, boleh akses ke ni. Just guna remote, guna team viewer kan. Siapa yang pernah ambil lab control kan. Minta nanti technician dekat staff yang dekat jaga dekat lab tu bukakan laptop komputer untuk akses apa ni, akses Aspen HiSys. Sebab awak nak buat simulation lah, you buat daripada rumah je, tak payah nak pergi ke makmal kan. Tu salah satu cara siapa yang buat simulation guna Aspen HiSys lah. Tapi kalau buat lab memang kena datang. Pia memang kena datang lah. Doktor. Bila Extract datang? sweet potato. Extract sweet potato. Awak bukan dekat KL ke? Tapi kena datang lah. Berapa? Seminggu? 2 minggu? Tak tahu lagi. Tengok Dr. Jamal cakap macam mana. Dr. Jamal memang eksperimen lah. Jamal. Doktor nak tanya, kalau buat lab tempat kerja macam mana doktor? Kalau buat lab dekat tempat kerja, awak just tanya tempat kerja awak, you punya bos boleh tak kasih buat you punya eksperimen tu dekat tempat kerja. Dapatkan permission dulu. Kita just kasih surat sokongan je. Yang Hamizah yang sediakan hari tu. Ada surat sokongan. And then in term of selalunya kalau in term of confidential, dekat dalam tesis tu memang dah ada satu part tu untuk confidential punya. Awak kena boleh tanda tangan kat situ. Awak boleh tick je. Okay, kat situ memang dah ada confidential. Tanya you punya supervisor lah. You supervisor pula. Supervisor dekat you punya tempat kerja, you punya bos lah. Dia allow ke tak awak buat maksudnya projek dekat tempat kerja awak. Macam tu. Untuk gunakan equipment yang ada dekat tempat kerja tu. Kalau tak boleh, kita kena cari, awak discuss dengan you punya supervisor, projek apa yang sesuai. Kalau contohnya macam simulation lah, simulation apa yang boleh. Kalau nak eksperimen, awak kena buat waktu, contohnya ambil cuti seminggu 2 minggu macam tu. Macam tu lah. Tapi selalunya kebanyakan student, dia orang kalau tak boleh buat kat tempat kerja, dia orang akan buat simulation lah. Kan? Okay. Minta permission dekat tempat kerja awak dulu lah. Surat sokongan hari tu saya rasa Hamizah dah ada kasih kat semua orang ke belum? Saya tak ingat lah. Saya rasa dia dah prepare hari tu. Apa dia minta tu kan. Kalau tak dapat lagi surat sokongan tu, nanti just message lah dalam group lah. Saya minta Hamizah sediakan. Dia surat sokongan je. Tempat tu untuk membenarkan awak untuk buat ni lah. Tapi kalau awak punya bos ataupun supervisor tempat kerja tu tak kasih pun, walaupun ada surat sokongan pun tak boleh juga kan. Sebab ada banyak restriction kan. Tu kena discuss dengan supervisor lah, projek apa yang okey.
Okey. Ada lagi tak? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Cak Tak Mai ada eh? doktor. Doktor, satu lagi nak tanya, bila dah siap PSM 1 kan, bila start PSM 2 tu memang kena start balik ke? Ataupun just continuous yang PSM 1 ni doktor? PSM 1 proposal, maksudnya you writing. PSM 2 you punya projek. Okay, maksud dia apa yang you propose dekat PSM 1 tu you kena laksanakan. Faham tak? Yang expected result tu you expect contohnya yang saya cakap tadi you buat pyrolysis kan, you expect bila increase temperature you punya product increase. Tapi is a propose kan? Macam mana you nak buktikan you punya produk tu bila increase temperature, produk pun increase. You buat eksperimen lah. You buktikan benda tu based kepada you punya objektif. Kan? Maksudnya, you dah fix lah. You just sambung je. Okay? You just sambung je, you buat eksperimen ataupun you buat projek lah. Okay? Faham tak? Dia kecuali kalau contohnya ada student perdana ni dia kadang-kadang supervisor apa ni suruh tukar tajuk semua masa PSM 2 ni. Okey, so dia kena start tulis bahagian chapter 1, 2, 3 tu lagi sekali. Okey, tapi kalau awak saya rasa takkan ada ubah apa ni? Ubah semualah kan. Kalau ubah pun ubah tajuk je, maksudnya sikit je. Okey. Dia bukan start lagi semula lah. Cuma yang mula awak kena tulis untuk PSM 2 ni adalah bahagian result and discussion conclusion. Itu. Itu yang awak kena tulis. Bukannya daripada kalau awak nak apa ni chapter 2 tu you nak refine balik, you refine lah. Okey, you nak tambah kan? Tak ada masalah. Okey, maksudnya sambung. Okey, PSM 1 sampai expected result. Okey, kemudian expected result tu nanti PSM 2 you akan omit, you gantikan result and discussion. Macam tu lah. Dia sambung Okey. Maksudnya kalau PSM 1 you dah dapat markah, okey, PSM 2 tu maksudnya you walaupun you tukar tajuk PSM 2, tukar topik, PSM 1 tu still samalah dapat markah yang dia takkan ubah markah tu. Okey. Selalunya tajuk kena samalah, senang kan sebab proposal you propose masa PSM 1, you laksanakan masa PSM 2 kan. Betul tak? Okay. Clear tak saya explain ke? Faham tak? Faham. You propose PSM 1, PSM 2 you laksanakan. Macam kalau projek lah kan, you propose, hantar proposal, then you laksanakan projek tu. Okay. Ada lagi? Ada soalan lagi tak? Tak ada. Kalau tak ada 9:30, 1 jam. Lebih kurang lah. Sekejap saya attendance PSM 1, seminar 2. Saya just ni je. Saya Screenshot ke doktor? saya screenshot je. Oh, okey. Buat sikit. Kalau student perdana tak boleh lah saya buat. Okey. Baik doktor. Student perdana 200 orang mana boleh. Yang ni berapa orang je. Saya screenshot je. Okey. Kalau tak ada soalan, itu je. So saya harap awak dah boleh bukan dah boleh mula, sepatutnya awak dah ada progress at least sekarang ni dah ada ni lah. Ada apa ni? Dah sampai literature review ke ataupun metodologi ke kan. Okay, you dah baca lah review tu. Janganlah awak tak mudah apa-apa pun. Okay. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, itu je. Nanti saya upload video ni dekat